kan, sistem demokrasi raja berperlembagaan. Jadi yang banyak dipertimbangkan atau persoalkan yang minta untuk YB kupas ini, kita ada perlembagaan ni untuk siapa dan kenapa kita nak patuhi, adakah hanya untuk rakyat biasa ataupun untuk rakyat, untuk pemimpin, juga mungkin untuk sultan sebagai ataupun raja dia, ataupun untuk siapa sebenarnya perlembagaan yang dibuat ini. Silakan YB. Terima kasih Pak Ya kerana memberi ruang pada saya pada petang ini, dan kelihatannya sesi ataupun ruang yang diadakan oleh IDE ini begitu cantik sekali dan dalam keadaan tenang dan sebagainya, dan saya harap kita dapat membuat pencerahan di samping mungkin merongkaikan beberapa persoalan dan masalah yang dikemukakan nanti. Tetapi apapun kita harap supaya segmen ini dapat dijadikan rujukan ya. Jadi kepada persoalan yang dibangkitkan tadi soal perlembagaan tadi, perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi negara kita dan juga negara-negara yang lain pun, sebab itu dia disebut sebagai perlembagaan, ataupun di setengah negara disebut undang-undang tubuh ya, ataupun basic law. Jadi maknanya dia menjadi suatu penanda aras, dia menjadi undang-undang yang kalau ada undang-undang lain sebagai contoh yang bertentangan dengan dia akan diisytiharkan oleh mahkamah sebagai tidak sah ya. Jadi peruntukan mengenai darurat ini memang ada dalam perlembagaan itu sendiri, dan ini satu perkara yang daripada satu segi agak ganjil lah ataupun paradoks ya, oleh kerana perlembagaan itu suatu mekanisme kalau kita boleh katakan begitu yang memastikan bahawa setiap institusi itu ada batasan dia. Jadi perlembagaan itu mencipta institusi, contohnya kabinet, contohnya parlimen, contohnya mahkamah. Jadi kuasa diberikan oleh perlembagaan ya. Dan dibataskan. Jadi bila diberi itu dibataskan. Tetapi yang menjadi persoalan ataupun paradoksnya, darurat ini melanggar itu semua. Jadi ini satu perkara yang barangkali nanti akan ada yang bertanya, mengapa jadi begitu kan? Tetapi kita harus juga ingat bahawa perlembagaan kita ini dirangka ataupun didraft ketika kita berada dalam zaman darurat ya, tahun 48 hingga tahun 60. Jadi perlembagaan ini dirangka dalam sekitar tahun 56, 55, 57 begitu. Jadi dia terpaksa mengambil kira keadaan semasa ya. Jadi Suruhanjaya Reid atau Reid Commission waktu itu mengambil kira undang-undang yang ada dan darurat yang memang setelah wujud ketika itu ya. Jadi peruntukan 150 yang kita katakan memberikan kuasa kepada yang bertanggung dan sebagainya tadi dimasukkan oleh Reid Commission dengan beberapa tujuan dan juga batasan tertentu sebenarnya. Jadi saya dah sebutkan dalam beberapa FB Live yang sebelum ini bahawa peruntukan yang ada sekarang ini adalah merupakan sesuatu yang telah pun dirubah beberapa kali ya. Jadi kalau umpamanya Lord Reid itu boleh bangun daripada kubur hari ini, dia pun terkejut, ini bukan aku buat hari itu kan. jadi keadaan-keadaan ganjil yang berlaku itu sebenarnya bukan sesuatu yang dijangka ataupun dalam benak Lord Reid dan kawan-kawan dia waktu itu, bukan ya. Jadi ini yang kita nak bincangkan hari ini. Jadi bagaimana dalam sistem yang dikatakan raja berperlembagaan, Westminster, demokrasi berparlimen dan sebagainya itu ada peruntukan seperti ini ya. Sebab ini bahaya sebenarnya. Maknanya dalam kata ada batasan dan sebagainya, tapi darurat boleh melanggar semua. Jadi apa syarat dia dan keadaan bagaimana yang boleh menjustifikasikan darurat itu? Sangat cukup itu Pak Ya. Okey, terima kasih YB. Itu mana penjelasan awal daripada sudut-sudut dia. Jadi ada beberapa persoalan yang banyak ditimbulkan oleh teman-teman dan juga saya ingat perbincangan ya, berkaitan dengan ada yang kata darurat yang telah dinyatakan beraplikasi 150 dalam perkara 150 itu, dia kata tak boleh
dicabar langsung sebab dia telah dijatuhkan dalam pelbagai dan darurat itu sendiri. Jadi yang jadi persoalannya adalah kita sebagai sebuah negara yang amalan kita demokrasi, ada parlimen, raja pula berpelbagai, mana kesuruhan itu ada. Tapi demokrasi daripada sudut apa kalau maknanya ada satu ni yang tak boleh dicabar? Bagaimana ulasan ini, Prof? Baik, ini satu soalan yang sangat lazim dan banyak diperkatakan lah ya. Ya, memang secara umumnya kalau kita berbalik kepada kerangka demokrasi, mencabar sesuatu ada satu perkara yang diizinkan, ya. Sebab kalau tidak boleh mencabar, itu bukan demokrasi namanya, ya. Jadi apabila timbul soal ataupun bila dikatakan bahawa darurat tak boleh dicabar ini, dia sebenarnya ada dua perkara di situ. Sama ada boleh cabar tapi tak boleh nak menang, ataupun tak boleh cabar langsung. Dia dua perkara yang berbeza tu. Ya? Okey. Sebab ada yang katakan mungkin sesiapa yang mengikuti wacana ataupun perkembangan ini, ada satu bekas hakim mengatakan bahawa boleh cabar dengan syarat ada bad faith ataupun mala fide, niat tidak baik, kan? Dia kata boleh cabar. Okey. Tapi soalnya, boleh kita buktikan niat tak baik itu, macam mana kita nak buktikan? Kan? Jadi, ya betul, kita terima, kita boleh cabar, betul. Dia kata boleh cabar dengan syarat kita boleh buktikan mala fide. Satu. Yang kedua, isunya soalannya, macam mana kita nak buktikan mala fide itu? Sebab setahu saya tidak ada kes dalam dunia ni, common law ni, satu kes yang di mana mahkamah menerima bad faith itu pun mala fide itu. Susah sangat. Maknanya the onus is too big, is too heavy to be delivered by the plaintiff, ya. Jadi maknanya sama lah kalau begitu, sama lah. Maknanya orang kata macam Puteri Gunung Ledang lah kan. Dia kata boleh lah tapi syaratnya dengan darah sebagainya kan. Dia terima pindangan itu tapi syaratnya tak boleh dipenuhi. Maknanya sama, as good as saying tak boleh lah kan. Jadi berbalik kepada soalan tadi tu, terpulang bagaimana kita melihat tu kan. Jadi yang tak boleh cabar ni pula nanti ini yang kita dah akan barangkali ada yang bertanya kan. Habis macam mana YB boleh cabar ni kan? Kita dah employ ataupun kita dah lantik peguam-peguam. Jadi sekarang peguam tengah mengkajilah apa angle, apa sudut, apa isu yang boleh dijentik ataupun digeletik tu. Nanti kita biarkanlah. Jadi maknanya kita tunggu peguam-peguam buat research dia, buat penyelidikan dia, dan dia akan bincang dengan kita, buat affidavit dan sebagainya untuk nak meninjau apa benda yang boleh dicabar. Sebab ada yang kata kita bukan cabar perintah itu, kita cabar nasihat saja. Kan? Jadi banyak perkara yang sebenarnya yang masyarakat di luar sana barangkali terpinga-pinga mana satu ni kan. Tapi tak apalah, maknanya sama ada nasihat dia ke, sama ordinan dia ke, sama ada persyaratan itu ke, kan darurat juga semua tu kan. Ada kaitan kan. Macam isu juga akan melibatkan soal isu, boleh ke orang ni bagi nasihat? Sah ke dia tu? Bukan? Kita kata inilah suami isteri kan tak? Isteri taat pada suami kan, tapi masalahnya dia kahwin tidak dengan orang tu, ada perkahwinan tu sah ke tidak? Jadi macam mana suami nak minta taat pada dia sedangkan perkahwinan itu tidak sah ataupun tak ada perkahwinan? Sebagai contoh je lah kan tak? Jadi sama juga yang itu kan. Yang menasihat ni Perdana Menteri ke? Sah ke di kedudukan dia tu? Jadi itu nanti yang akan dijawab kan, sama ada persyaratan darurat ni sah atau tidak, bukan? Sebab kalau umpamanya dia bukan Perdana Menteri, dia tak berhak menasihatkan dan Yang Bertuan Agong tidak boleh dengar nasihat dia, bukan? Contohnya lah ini hypothetical question lah kan. Tapi sengaja nak bagi minda kita dicerahkan. Baik. Okey. YB, dia banyak sekali dia menjadi persoalan dan pertikaian. Dia kata seolah-olahnya ni gambaran yang dibuat, dia kata pihak yang membuat ni bawa ke mahkamah dan juga mempertikaikan soal darurat. Dia kata dia maknanya dia telah ni dengan Yang Bertuan Agong, engkar dan sebagainya. Sedangkan
sebab dia kata dalam soal dia kata sedangkan negara Perdana Menteri melalui telah jelas dalam perkara 40 telah menggunakan itu untuk menasihati Agung, yang betul Agung sama dia terima atau tidak. Dia kata ada yang pertama dia kata Agung tak terima. Sekarang ni maknanya nasihat yang kedua untuk darurat diterima. Sekarang bila kita ni dia kata soalannya maknanya kita akan ni dengan yang di Agung. Jadi macam mana persoalan itu yang digambarkan begitu pula kalau maknanya. Ya, ada sekurang-kurangnya satu dua orang yang saya ingatlah yang membangkitkan soal derhaka, engkar dan sebagainya kan. Dari segi bahasa engkar dan derhaka ni maknanya tidak setia ataupun khianat. Dari segi bahasa lah kan. Kepada otoriti yang sah. Ya. Tidak setia. Khianat kepada otoriti yang sah. Itu makna yang diberikan oleh Kamus Dewan tau. Bukan saya. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi tu. Otoriti yang ada di sah ke? Itu je. Jadi kalau ada yang kata sah atau tidak, maknanya di situ jadi membuka ruang itu. Jadi dia kata dia kata saya lah katalah. Saya kata saya tidak sebab dia tak sah tu. Jadi saya tak derhaka dia sebab satu kan. Yang keduanya, konsep derhaka ni tak ada dalam undang-undang. Tak ada. Yang ada treason saja, itu pun kalau kita barangkali ingat kes Al-Maunah ya, yang ambil masuk dalam tentera ambil senjata tu kan. Itu didakwa di bawah kadam keseksaan ya. Mendera ataupun waging war against yang di Tuan Agong. Itu satu insurrection itu, pemberontakan bersenjata. Jadi maknanya kalau setakat bercakap berbeza pandangan itu bukan derhaka. Maknanya undang-undang hanya melihat treason itu ataupun dalam perang dalam akta tentera, angkatan tentera itu ada peruntukan berhubungan dengan treason, lari daripada perang dan sebagainya yang boleh dihukum mati dan sebagainya. Jadi lain konteksnya, maknanya derhaka yang dicadangkan ini tak ada dalam undang-undang ya. Kemudian satu lagi, kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Ya. Kita bukannya raja yang macam tu marhum Mangkat Didulang tu kan. Tak ada. Maknanya raja apa ni? Bila raja berperlembagaan, maksudnya segala tingkah laku, tindakan, keputusan atas nama agung sahaja, bukan agung yang buat. Ya. Itu kena bezakan itu. Jadi maknanya kalau kita cabar itu, maksudnya macam mana? Maksudnya macam mana tu? Kena jelaskan. Dalam sistem demokrasi berparlimen yang ada raja berperlembagaan, tindakan ataupun keputusan raja itu adalah keputusan kerajaan, bukan keputusan peribadi raja itu. Ya, sebab itu kita boleh cabar keputusan itu. Ya. Dalam perlembagaan banyak peruntukan mengatakan yang di-Pertuan Agong hendaklah buat itu, yang di-Pertuan Agong boleh buat itu, buat ini. Tapi siapa yang buat? Sama ada kerajaan, kabinet ataupun Peribatan Awam. Bukan tak? Bukan raja itu buat sendiri. Bukan tak? Betul? Ya. Darurat itu sama juga. Darurat ini diisytiharkan oleh Pertuan Agong di atas nasihat kerajaan. Kemudian di bawah persetaraan itu maka dibuat ordinan. Ordinan ini undang-undang lah. Yang buat bukan Agong. Yang buat kerajaan melalui Jabatan Hukum Negara. Jadi kalau kita cabar ordinan ini, kita cabar itu katakan tak sah lah, tak bernasabah lah, mengarut lah apa benda kan. Kita bukan cabar yang tak ada, kita cabar kerajaan. Jadi konsep bahasa tak betul. Boleh berikut ya? Nampak? Jadi jadi maksudnya tidak timbul soal derhaka itu tak timbul. Mungkin hanya sekadar mainan untuk menakut-nakutkan, untuk mengugut, untuk mempengaruhi public opinion lah, itu saja. Dia ada satu lagi Doktor yang juga menjadi beberapa persoalan dan juga pertanyaan kita
pada ni adalah berkaitan, dia kata nanti kena tolong jelaskan. Ini maksudnya dia kata di darurat ini, dia kata bila kita nak ni dia ada sebab-sebab utama, contohnya keselamatan dan sebagainya. Untuk kali ini ni pengisytiharan darurat dari proklamasi darurat yang dibuat pada 12 Januari pada 2021 oleh ni, dan dia kaitannya apa? Persoalannya apa? Dan bagaimana nak diserahkan? Sebab ramai yang dikatakan kalau isunya adalah berkaitan dengan kesihatan, maknanya kita dah ada undang berkaitan keselamatan. Kalau berkaitan dengan ada kesihatan, kalau dia ada berkaitan dengan keselamatan, kita ada akta polis dan sebagainya. Jadi kita gunakan darurat ni untuk apa sebenarnya? Dan dalam pengisytiharan yang 12 hari bulan ni sebenarnya. Itu soalan yang dikemukakan, dan betul lah tu. Sebab kita merasakan bahawa masalah COVID ataupun pandemik COVID-19 ini sudah cukup ditangani dengan PKP, dengan apa semua, bukan tak? Tak perlu ada darurat ni. Dan darurat ni sebenarnya macam seolah-olah diisytiharkan mengambil kesempatan untuk melindungi sesuatu yang lain dengan menggunakan alasan pandemik itu. Bukan? Betul lah tu. Itu yang dihujahkan. Dan itu betul lah tu. Maknanya kita mempertikaikan adakah perlu kita isytihar darurat hanya untuk menangani pandemik COVID-19. Sedangkan kita dah tahu sebelum ini pun kita dah melalui setahun dah. Bolehlah. Yang masalahnya mungkin masalah kepatuhannya tak ada. Koordinasinya barangkali lemah. Bukan? Ataupun vaksin tu kata janji kata bulan ni jadi bulan depan, itu masalahnya, bukan masalah. Jadi tak perlu darurat benda itu sebenarnya. Itu hujah pihak yang mempertikaikan kewajaran darurat itu. Okey, dia ada timbul dia kata perlu sangat, ada beberapa hujah dia kata perlu sangat untuk kita mengadakan darurat pula, dia kata kerana dalam keadaan ini dia kata kita tak cukup hospital, kita tak cukup kaki tangan, kita tak cukup berbagai dia kata. Tetapi hari ini sebelum YB kupas sikit kan. Hari ini kalau maknanya katalah diumumkan darurat itu menjadikan kes positif COVID-19 ini menurun, hari ini jelas sekali ini dalam tempoh darurat ni hari ini saja yang baru diumumkan 5,725 kes. Ini kes yang paling tinggi kan. Jadi jadi macam mana kita nak kaitkan bahawa darurat ini boleh mengawal, ini dah hari yang keberapa dah ni, tapi maknanya kita dalam tempoh darurat ini juga kes bertambah dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak kaitkan ni? Sebab dia ada yang kata perlu sangat ni, dia kata nak kawal. Sebab kita perlu nak ambil aset dan sebagainya. Cukup jelas. Maknanya bila kes COVID-19 ini meningkat begitu tinggi sekali dalam selepas 2 minggu darurat disiarkan, maknanya tak ada guna lah, tak relevan lah sebenarnya. Sebab kalau sekiranya darurat ini betul-betul dapat efektif, berkesan menangani masalah COVID-19 ini, sudah pasti dia menurun kan. Begitu juga soal yang lain-lain yang kita bimbang akan menyebabkan berlaku rampasan, berlaku paksaan daripada kerajaan kepada syarikat, kepada apa tanpa papasan dan sebagainya. Dan ini satu perkara yang penting ya, sebab dia melanggar perlembagaan. Sebab perlembagaan memberikan hak kepada sesiapa juga yang hartanya diambil, tanahnya diambil untuk dapat pampasan. Tetapi darurat ini disediakan untuk mengelakkan itu. Jadi kerajaan boleh buat apa saja. Kalau umpamanya ada operasi lah katakan, rumah kita dilanggar oleh tolak benda, rosak, kita tak boleh minta ganti rugi sebab darurat. Ya. Jadi itu yang jadi problem. Ini yang menakutkan pelabur tadi tu. Ini sebenarnya detail ataupun mekanik how this emergency can ataupun could frighten the investors off. Itu masalah dia, menakutkan pelabur. Kalau saya sendiri, kalau saya ada klinik, ada hospital, saya jadi takut kalau macam ni boleh dipaksa oleh kerajaan untuk buat apa yang dia mahu. Bukan? Dan yang problem, adakah semestinya perkara itu penting untuk pandemik? Ini yang problem. Sebab dalam darurat ini, niat dan juga apa juga, kesilapan ke, niat jahat ke, tak boleh dipertikaikan. Ini yang problem.
Ini yang masalah dengan darurat ini. Sebab itu, kalau kita berbalik kepada latar belakang kuasa darurat, semua orang mengakui kuasa darurat ini perlu untuk menangani keadaan-keadaan yang ekstrim, yang terlalu Baik. kronik. Oh, betul. Tapi soalnya siapa yang nak mentafsirkan kronik atau tidak itu? Siapa? Kerajaan. Masalah sekarang kerajaan, dialah hakim, dialah pendakwa, dan dia putuskan sendiri tanpa ke parlimen, tanpa apa-apa. Ini yang problem. Jadi kita bimbang salah guna dan telah berlaku benda ini pun. Telah berlaku. Ya. Ada orang bangkitkan. Negara lain pun ada buat darurat. Saya nak cakap, negara lain darurat dia lain. Undang-undang kita lain. Jadi mungkin darurat yang di negeri A atau B atau C itu tak teruk macam kita. Ya, jangan kata apa masalahnya. Negeri A pun dah istiadat darurat untuk pandemik COVID-19, kenapa tak boleh? Ya, betul. Tapi adakah kesannya sama? Adakah mekanisme dia sama? Belum tentu. Sebab itu baru ni ada seorang kawan membangkitkan Perdana Menteri Itali jawatan kan bila hilang majoriti kan. Ya, betul. Nampak? Okey. Jadi betapa berani, betapa jiwa besar je dia, dah hilang majoriti dia. Dalam keadaan pandemik, saya berhenti-henti lah. Maknanya, saya dah tak dikendaki kan. Bukan masalah ada pandemik, selantak kau lah, bukan kerja kau nak berbati-batian duduk sebagai Perdana Menteri dengan pandemik ini, bukan kerja kau. Maknanya siapa yang tak ada kuasa, jalanlah keluarlah, bagi orang lain yang ada majoriti, itu saja isu dia. Okey, YB Doktor, berkaitan dia bila berlaku darurat, maknanya seolah-olahnya kita gantung undang-undang ke begitu, ataupun dia kata sebab dia kata ada persoalan yang ditimbulkan. Dia kata begini, dia kata dalam perlembagaan kita secara jelas kita mengamalkan kuasa pemisah secara jelas. Kata ada badan perundangan, maknanya parlimen. Lepas tu kita ada badan eksekutif, maknanya Jemaah Menteri, Kementerian dan sebagainya, dan juga ada badan kami. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang ni adalah seolah-olahnya yang dua badan itu dia biasa berjalan seperti biasa, yang cuma digantung seolah-olahnya yang tidak boleh berfungsi badan perundangan, maknanya parlimen dan juga Dewan Negeri. Macam mana kita nak menyatakan itu, Doktor sebenarnya? Dia kalau kita berbalik kepada kerangka perlembagaan 150 dia begini, simple saja. Apabila darurat diisytiharkan oleh Yang Bertuan Agong, diisytiharkan, maka perisytiharan itu menjadi alasan ataupun sebab menjadi punca kepada ordinan ataupun undang-undang. Ya. Dalam keadaan biasa, undang-undang ini dibuat oleh parlimen, ya. Tetapi bila darurat kuasa buat undang-undang di kerajaan ambil. Dia boleh buat undang-undang tanpa ke parlimen. Ya. Okey, itu yang nak jelas tu. Satu. Ataupun parlimen boleh buat undang-undang yang dalam keadaan tidak darurat dia tak boleh buat. Jadi sama ada kerajaan atau eksekutif, yakni kabinet, ataupun parlimen, ya, boleh buat benda yang masa biasa haram dibuat. Jadi waktu darurat jadi halal. Itu kesan. Itu dia. Contohnya darurat di Kelantan dahulu tahun 77 ya. Yang Agong isytiharkan darurat. Kemudian parlimen dipanggil. Parlimen buat undang-undang untuk ambil alih, take over Kelantan. Gantung dia punya DUN, hantar pegawai jadi pentadbir di Kelantan selama darurat itu. Jadi maknanya bila dah tak boleh selesai masalah politik, federal isytiharkan darurat, bawa ke parlimen luluskan undang untuk ambil alih Kelantan, ataupun di Sarawak masa Kalung Lingkan dahulu. Jadi dua kes ini, maknanya apa yang berlaku di sini ialah dia darurat ini sama ada bagi kuasa pada kerajaan ataupun pada parlimen. Dua tu. Sebagai contohnya, macam sekarang ni yang adun saman ni, macam mana pula parlimen ni ataupun Yang Bertuan Agong boleh gantung sidang DUN ni kan. Jadi ini kan melanggar prinsip federalism kan. Dewan Negeri kan ada. Jadi dengan darurat tadi, federalism terlanggarnya. Itu yang saya katakan tadi, darurat menghalalkan apa yang haram ataupun apa yang tak boleh.
Itu secara mudah. Apakah dia macam ni? Sebab ada juga dalam beberapa tulisan dan juga dia coretan berkaitan dengan ekonomi ni Doktor Han. Dia kata menjadikan pelabur tak masuk, jadikan pelabur keluar dan sebagainya bila adanya pengisytiharan darurat, sebab dia juga ada ditimbulkan dia kekhawatirannya pengambil alihan syarikat juga akan berlaku, pengambil alihan ekonomi secara dalam keadaan yang tidak sepatutnya juga berlaku. Bolehkah jadi begitu? Ni sebenarnya di dalam boleh. Memang betul lah, itu masalah dia tu yang saya katakan tadi banyak kali. Itu maksudnya kerajaan boleh buat apa dia suka tanpa mengikut peraturan yang kebiasaannya dia kena ikut. Contohnya dia boleh langgar akta syarikat. Contoh dia boleh langgar peraturan bursa saham. Ya. Jadi ini yang menjadikan pelabur-pelabur takut. Kalau macam ini, baik di tempat lain kan, lagi pun bukan tak ada tempat lain. Bukan? Jadi kalau Malaysia ataupun ada satu negara yang penuh dengan ketidaktentuan, kemudian kerajaan itu is armed with this unlimited powers, siapa tak takut? Saya pun takut. Itu yang sebenarnya memang real, memang berlaku. Ini bukan andaian liar, tidak. Memang berlaku, boleh berlaku. Dan saya fikir ada yang dah berlaku dah. Macam baru ni disebutkan compound dinaikkan semua kan. Itu tak kira, dia tak boleh sebab kuasa darurat. Dia boleh naikkan anytime. Kan? Ini masalah dia. Itu baru compound tu, yang lain-lain lagi. Jadi kalau persoalan itu rakyat ni nak mengadu dengan siapa pula? Tak ada lah sebab dalam ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 yang telah pun dikeluarkan itu, rakyat tak boleh saman, tak boleh apa. Itu masalah dia. Memang tak boleh apa dia. Kalau harta kita dirampas ataupun kita mengalami kerugian, operasi katakan, dia tak boleh saman siapa-siapa. Mana terima sajalah. Itu masalah dia. Itu dia. Jadi darurat ini bahaya dia ataupun ancaman dia sesuatu yang real. Ini bukan imajinasi ya, bukan khayalan, bukan dongeng. Tak, ini betul. Sebab tu dia kan mula-mula dia cakap ini jangan takut, tak ada apa-apa, ini bukan pemerintah tentera, ini kita kerajaan masih ada, rakyat boleh bergerak. Betul. Yang kita takut bukan dengan tiba-tiba rumah kita dilanggar ataupun dirobohkan, tak. Masalah kuasa tadi tu. Dan kuasa tu ditulis begitu saja. Dia tak perlu ke parlimen lagi dah. Kalau dalam keadaan biasa, dia kena pergi ke parlimen, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga, peringkat jatuh kuasa kan? Kan lambat. Lambat. Kalau darurat ni, dia tulis saja, ditulis atas kertas apa, okey pergi Bank Negara, okey, gazetkan sekarang kita keluarkan sebagai ordinan itu sama dengan akta. Ordinan as good as akta. Cuma ordinan ni kita buat. Kalau saya Perdana Menteri, saya buat ordinan itu. Itu. Atas nama yang di-Pertuan Agong. Okey, katalah sekarang ni undang-undang itu atau ordinan itu, kita sekarang ni katalah darurat tu dia tamat. Apakah ordinan itu masih berkuasa atau ordinan itu boleh buat macam mana? Macam mana kita nak nikah balik sebenarnya andaiannya? Itu bergantung kepada bagaimana perisytiharan itu dikeluarkan. Yang ada sekarang ini dia bagi masa daripada 11 Januari sampai 1 Ogos kan. Jadi Ogos. Maknanya dia berkuat kuasa ketika itulah. Tetapi ada juga sebelum ini umpamanya darurat tahun 69 yang tak pernah ditarik, hanya ditarik pada tahun 2011 ya. Jadi maknanya daripada tahun 69 sampai 2011 itu Malaysia dalam keadaan darurat sebenarnya. Ramai yang tak tahu. Walaupun parlimen bersidang, ada pilihan raya dan segala macam lah.
Tapi secara hakiki dari segi undang-undang, darurat itu masih hidup lagi waktu itu. Jadi tapi Cuma tak dalam ada proses tindakan. itu maknanya tapi dalam proses itu ada pilihan raya, ada sidang parlimen, ada sidang Dewan Itu Negeri. saya Macam mana pula tu? katakan. The state of law itu macam itu. Maknanya peristiwa darurat yang diproklaim, yang diisytiharkan, yang ditananggung pada tahun 69 bulan Mei itu masih hidup. Tinggal lagi tak digunakan. Masih hidup. Dia hanya ditarik balik sewaktu Datuk Seri Muhammad Najib jadi Perdana Menteri, saya ingat dalam November 2011 itu. Maknanya dalam tempoh itu Malaysia darurat, dan ini telah disebut oleh bekas hakim perkara Allahyarham Tun Saleh Abbas, disebut bahawa Malaysia adalah masih lagi dalam keadaan darurat. Sebelum dia tarik lah, dia menulis buku itu dalam tahun 1979 dan dia sebut benda itu. Dan memang betul. Sebab dia tak pernah dia tarik balik. Tapi berbalik pada yang sekarang ini, yang sekarang. Walaupun sekarang mungkin kita kata apa, sekejap aja kan. Tapi dalam masa 7 bulan itu macam-macam dia boleh buat. Macam-macam perosakan dia boleh buat. Kalau kita nak buat rosak sehari pun boleh. Tak usah kata 7 bulan. Sehari pun boleh. Dan kurang-kurangnya dia dapat talian hayat kan. Dengan cerita kata sebelah sana ada majoriti cukup kan. Dengan darurat ni. Selamat saja. Okey, YB, ada